Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mulakan pagi ini dengan melihat sejarah umat terdahulu, sejarah orang-orang terdahulu berkaitan dengan Quran. Dan antaranya apa yang Allah pernah sebut berkaitan dengan kurban. Dan kurban ini dia ada banyak ciri dan banyak segi. Tapi yang paling utama ialah bagaimana kita bersedia berkorban untuk berkongsi hidup dengan orang yang begitu asing dengan kita. Berkorban untuk berkongsi hidup dengan manusia yang ternyata kehidupannya begitu asing dari kita. Sebab perkahwinan adalah tentang perkongsian hidup dua manusia yang latar belakangnya berbeza, ayah dan ibunya berbeza, pendidikannya berbeza. Lalu itu juga merupakan bentuk pengorbanan dari beberapa sudut. Sudut pertama ialah bagaimana kita boleh korbankan kehendak diri kita untuk melengkapi keperluan orang lain. Bagaimana kita boleh korbankan kehendak diri kita untuk melengkapi keperluan orang lain. Itu tu peringkat perkahwinan. Dan pada peringkat perkahwinan, hubungan antara lelaki dan wanita. Allah nyatakan dalam surah Rum ayat 21. Ada perkara yang kita perlu korbankan, ada perkara yang kita perlu beri keutamaan dalam memastikan hubungan suami isteri itu terbina dengan baik dan terpelihara. Ramai orang menyangkakan bahawa perkahwinan ini terbina sama ada atas dasar suka sama suka antara lelaki dan perempuan, ataupun sudah pun ditentukan oleh orang tua. Terbina atas suka sama suka ataupun dalam keadaan dah ditentukan oleh orang tua. Tu kahwin apa tu namanya? Kahwin campur, bukan kahwin campur. Kau buatkan nanti ada semut. So, rupanya perkahwinan kita bukan hanya melihat antara manusia, sesama manusia, tetapi kita perlu lihat keizinan yang Allah beri, yang asalnya halal, yang asalnya haram, Allah yang menjadikannya halal. Keizinan yang Allah beri, penukaran status daripada haram berhubungan antara lelaki dan perempuan menjadi halal. Dan keizinan itu yang kita perlu lihat dalam-dalam supaya segala bentuk keputusan yang kita buat selepas daripada proses perkahwinan tu selari dengan apa yang Allah nak. Sebab asalnya Allah yang beri pelepasan asalnya haram kepada halal. Allah tukar status hukum tu untuk kita kerana kita nak. Itu tak cukup luar biasa ke?
Kan dalam keadaan biasa, benda tu prohibited, diharamkan, tapi kerana kita nak dan kita angkat sumpah, aku berjanji aku nak jaga dia ni, aku terima nikahnya tu. Dan kerana kita sanggup untuk tanggung, Allah tukar daripada status haram kepada status halal. Dan bila dah halal, kita buat halal balal je. Kan? So di situlah titik pengorbanan pertama yang kita perlu tunjuk. Pengorbanan pertama yang kita perlu tunjuk. Bukan hanya mementingkan diri, tetapi ambil kira keperluan pasangan. So dalam ayat 21 ini Allah sebut wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah tanda kebesaran Allah. Daripada status haram, Allah tukar ke status halal. Benda tu sangat besar kot. Besar. Lalu antara tanda kebesaran Allah, tanda Allah tu berkuasa, bukti yang kita ni ada Tuhan. Apa buktinya? An khalaqalakum min anfusikum. Kami cipta untuk kamu. Khalaqa lakum. Allah cipta ni bukan untuk matahari, bukan untuk dunia, bukan untuk bulan. Allah cipta untuk kamu, untuk kita. Min anfusikum, yang sejenis dari jenis kamu. Azwaja, pasangan. Allah cipta untuk kamu dari jenis kamu. Sebab tu tak mungkin ada orang kahwin dengan lembu, atau orang kahwin dengan katak, atau kahwin dengan belalang. Sebab dia bukan dari jenismu. Azwaja, pasangan. Pasangan. Litaskunu ilaiha. Ini yang kita perlu usahakan. Sebab saya diberitakan lagi 2 hari, ada antara kita yang bakal mendirikan rumah tangga. Jadi dengan kata lain, ini merupakan persediaan untuk beliau dan juga peringatan untuk kita semua. Persediaan untuk beliau dan peringatan untuk kita semua. Tujuan perkahwinan, tujuan kita lelaki tu terima akad tu, dan bagaimana usaha untuk dia bina rumah tangga ni, perkara paling dasar yang dia perlu buat ialah bagaimana suami dan isteri boleh kekal tenang dan tenteram dalam rumah tangga. Litaskunu ilaiha, supaya mereka boleh bersenang hati dan hidup bersama. Litaskunu, kata dasar dia sakana. Sakana ni tetap, tinggal. Daripada sakana juga kita dapat perkataan sakinah, tenteram. Daripada perkataan sakana juga akan lahir perkataan pisau. Kenapa pisau tu daripada kata akar yang sama? Sebab kerana pisau akan menenangkan haiwan. Pisau tu akan dapat menenangkan haiwan. Haiwan tu mati, tu dipanggil tenang tu. So litaskunu ilaiha. Fokus kita dalam rumah tangga adalah untuk mencari ketenteraman. Kita tak boleh expect orang lain bawa tenang untuk diri kita. Kita kena usahakan kita bertenang. Jangan kerana perangai orang lain, kita menjadi tak keruan. Tak. Kan? So, litaskunu ilaiha, kalau dah jadi suami orang,
Usahakan untuk rasa cukup dengan apa yang ada. Balik rumah menjadi tenang dan damai. Dekat luar dia pergi office, dia nampak perempuan tu cantik, dia nampak perempuan ni cantik, dia nampak yang tu kurus, dia nampak yang ni pakai make up. Jiwa kat luar ni bergelora. Balik rumah, jumpa pasangan, dia menjadi damai. Ada tempat untuk dia lepaskan. Itu maksud litas kunu ilaiha. Jangan bawa beban di luar untuk buat kacau dalam rumah. Jangan kerana kita kena marah di luar, kita bawa rasa marah dan tak puas hati itu dalam rumah. Litas kunu ilaiha. Dan dalam konsep litas kunu ilaiha juga, lazimnya wanita, kerana dia banyak perkataan yang dia perlu ucap satu hari, maka suami perlu bersedia. Kitalah tempat dia nak bercerita dan meluah. Untuk tujuan litas kunu ilaiha. Allah sudah siap bagi tahu awal lagi, 1400 tahun dulu, apa yang perlu dibuat dalam rumah tangga. Fokus untuk cari ketenangan dan kedamaian. Jadikan suasana dalam rumah tu tenang dan damai. Usahakan untuk jangan tinggi suara di rumah. Kat luar kita boleh berdegar-degar cakap, dalam rumah low down your tone. Litas kunu ilaiha. Inilah bentuk pengorbanan. Sebelum ni cara kita dididik dan cara kita diajar mungkin berbeza, tapi untuk rumah tangga kita perlu buat pendekatan yang baru. Litas kunu ilaiha antara kita dan pasangan. Sebab bila kita usahakan benda tu, okay? Bila kita usahakan benda tu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bila usaha kita untuk mencari ketenangan, kita berusaha untuk dapatkan ketenangan, bina ketenangan dalam rumah. Tidak sibuk mencari di luar. Kan? Kalau suami, dia perlu respect. Kalau isteri, dia perlu rasa cinta. So, suami, tumpahkanlah rasa cintamu pada isteri. Isteri, berilah penghormatan tertinggi pada suami, respect tertinggi pada suami. Cara paling simple suami ni rasa dihormati adalah dengan biarkan dia buat keputusan. Biarkan dia buat keputusan. Biar kita, walaupun kita rasa pendapat kita tu betul, tapi hormati kehendak dia. Hormati kehendak dia. Isteri saya tak kata saya pergi rumah tangga ni baik dan paling betul, tapi apa yang dibuat oleh isteri saya rasa sangat selesa, sangat suka. Setiap petang jam 5, dia akan suruh anak saya call, Di, malam ni nak makan apa? Makan je, kau fikirlah. Tak, tanya suami. Abang nak makan apa? Dia mungkin ada plan. Nak makan luar ke? Jika tidak, kalau kita tak tanya siap-siap, nanti kita dah siap penat-penat masak, yang jom kita makan luar. Hilang tenang. Dah lah penat tak hilang. Tenang pun hilang. Hanya dia siap-siap. Gitu. Kemudian menuju hujung minggu. Abang ada plan. Kelas abang macam mana? Dia ada plan. Tapi dia tanya dulu. Abang ada plan, abang punya plan apa hujung minggu? Sabtu, Ahad, kelas sampai pukul berapa?
Lepas saya bagi tahu baru dia kata, okey, ayang punya plan macam ni. So macam mana kita nak satukan. Apa-apa dia minta, walaupun dia boleh berdikari. Sebelum ni dia hidup sendiri. Kan sewaktu bujang ni dia pergi ke sana kemari, hidup sendiri. Bagaimana dia boleh beri respect tu. Suami pula jangan jadi buta kayu. Usahakan untuk curahkan cinta dan kasih sayang. Sebab wanita dia perlu tu. Dia perlu perhatian. Kadang anak masak, dia suruh anak masak. Anak masak sedap. Kita puji, oi Nuha, sedap lah Nuha masak. Yelah, kalau anak masak tu dipuji. Kalau kita masak, Walhal bukan kita tak puji. Setiap kali dia masak kita puji. Tak. Dia perlu cinta tu. Dan cinta tu perlu diisi. Kalaupun bukan setiap hari, setiap saat. Suami kena akur benda tu. Supaya litas kunu ilaiha. Kerana perjuangan ini bukan hanya perjuangan antara suami dan isteri untuk mencari ketenangan. Bukan hanya itu. Kita bukan hanya berdua. Tak. Dia ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang nak hancurkan ketenangan dalam rumah tangga. Terutamanya iblis dan syaitan. Satu ini disebut sebagai pengorbanan tertinggi sehingga Allah gelar hubungan suami isteri ini dengan menggunakan perkataan mitsaqan ghaliza, sama level dengan perjanjian yang kukuh tatkala Allah ambil daripada Rasul ulul azmi. Perkataan sama. Berjaya kita buat nak cari ketenangan ni, berjaya kita cuba create suasana tenang dalam rumah, kita tenangkan diri, isteri tenangkan diri, suasana dalam rumah tenang, tak perlu jerit-jerit, nak panggil anak dalam bilik tak perlu melaung macam dia dekat rumah sebelah, telefon sudah. Kan, anak dekat tingkat atas, suruh dia makan, janganlah panggil-panggil. Kan, macam nak keluar, nak tekak, makin kita panggil, dia tak dengar. Kita panggil, dia tak menyaut, kita makin marah. Kita panggil lagi, dia tak menyaut, sedangkan dia tak dengar. Dia tak dengar. Panggil turun makan, orang dah sedia kau makan. Dia murung bebel lah sebab salah cara komunikasi. Anak ada telefon lah. Jom turun makan, makanan dah ready. Dia pun turun dengan senang hati, kita pun tak bengkak hati. Carilah jalan macam mana nak dapatkan tenang tu. Sebab bila kita usahakan yang itu, Allah akan janjikan kepada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kami akan jadikan wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu. Allah yang akan jadikan antara kamu mawaddah wa rahmah. Perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ini hadiah dari Allah. Yang ini hadiah dari Allah. Bukan kita cari. Yang ini Allah bagi. Usaha kita untuk dapatkan ketenangan. Rasa cinta dan kasih sayang tu akan datang. Allah akan bagi. Inna fi zalika la ayat. Semua itu. Fi zalika la ayat. Cuba tengok, perhati betul-betul ayat ni. Di awal Allah kata ayatihi. Ayatihi. Di hujung Allah kata lagi satu kali ayatihi. Ayatihi. Tanda-tanda. In between Allah kata pada ayat ini la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sangat banyak bukti-bukti, tanda-tanda
Allah berkuasa, Allah hebat, Allah tu perkasa, bukti Allah tu wujud liqaumi yatafakkarun, bagi mereka-mereka yang mahu berfikir dalam-dalam. Tafakkur. Tafakkur, dia berusaha untuk memikirkan dan memikirkan dan memikirkan. Tuan-puan, kadang kita rasa, ialah hari-hari kot dia tanya, pukul 5 dia akan telefon, abang nak makan apa malam ni. Hari-hari tanya. Dan hari-hari kita buat keputusan. Kadang kita rasa, dia tak tahu nak buat keputusan ke? Nak makan malam pun nak tanya aku. Tak. Untuk capai ketenangan, kita perlu berusaha untuk fikir dalam-dalam. Apa lagi yang aku perlu buat untuk usahakan supaya keluarga aku ini tenang. So itu first subject, pengorbanan. Kemudian kita nak masuk pula kisah seorang ibu yang Allah pilih tanpa ayah. Kisah Maryam. Kisah Maryam. Dan kita nak tengok apa bentuk pengorbanan yang Maryam lakukan. Apa bentuk pengorbanan yang Maryam lakukan untuk agama. Tuan-puan, setiap wanita, dia nakkan kehidupan yang normal. Normal maksudnya apa? Cukup umur, dia sekolah, kemudian dia bernikah, ada suami, ada anak, ada tempat tinggal, cukup makan pakai, that's it. Tapi dalam lipatan sejarah, ada manusia-manusia yang mereka punya potensi begitu luar biasa, lalu Allah pilih mereka ini, mengharungi satu bentuk ujian. Mereka ini berkorban supaya umat kemudian dapat belajar sesuatu. Supaya kita dapat belajar sesuatu. So kita nak rujuk kisah Maryam, apa yang kita boleh belajar daripadanya. So kisah Maryam, dia bukan sekadar kisah seorang wanita yang nak membesarkan anak, tapi dia adalah tentang titik tolak perubahan lahirnya sebuah agama yang bakal menyokong orang Islam di akhir zaman. Ni kisah wanita tu. Wanita yang melahirkan seorang anak, yang anak ini nanti akan bantu kita, umat akhir zaman, capai kemenangan. Tuan-tuan perasan tak? Dalam agama kita ni, ada kisah-kisah wanita yang Allah tak detailkan, tapi Allah highlight beberapa perkara yang bila kita fikir dalam-dalam, mereka punya jasa sangat besar. Siapa yang besarkan Musa sehingga dia berani menghadap Firaun? Dua orang wanita. Siapa yang berjuang untuk lahirkan Nabi Isa sehingga akhirnya nanti Allah angkat dia ke langit? Maryam. Siapa yang memastikan legasi keturunan Ibrahimiyah melalui Bani Ismail? Siti Hajar. Tapi pengorbanan-pengorbanan ini jarang di-highlight. Terutamanya dalam kuliah-kuliah dekat masjid dan surau.
Yang di highlight siapa? Oh, Nabi dan Rasul tu. Tapi mak-mak mereka, ibu dan ayah mereka, kan. So, hari ini kita nak tengok kisah Maryam. Surah Ali Imran. Ada banyak sebenarnya taburan kisah Maryam dalam Quran. Antara ini dalam surah ni, surah Ali Imran. Kemudian surah Tahrim pun ada. Kemudian surah Maryam, dia ada sendiri punya surah. Surah Maryam. Kemudian ada dalam suratul Anbiya. Nanti dalam surah Maryam kita nak tengok. Kita nak tengok juga. Dan bagaimana nanti pertemuan antara Maryam dan Jibril. Dan apa komen Maryam terhadap Jibril. Jadi seolah-olah dia kata, engkau handsome. Tapi takutlah, bertakwalah kepada Allah. Gitu. So, ayat 33 Allah mulakan dengan Innallaha astafa. Allah pilih Adam, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa ala Imran dan ahli keluarga Imran, alal alamin. Tadi ala Ibrahim, ahli keluarga Ibrahim. Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh, Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim, Allah pilih keluarga Imran. Siapa Imran ni tak tahu. Kita tak tahu siapa Imran ni, tapi Allah kata kami pilih ahli keluarga dia. Dalam Quran tak cerita pasal Imran, tapi Allah cerita pasal ahli keluarga Imran. Alal alamin, berbanding umat-umat yang lain. Pilih dari sudut apa? Ujiannya berbeza, cara hidup berbeza, kan dia punya ganjaran berbeza, limpah kurnianya berbeza, atau istafa. Dan istafa adalah Allah memang pilih mereka tanpa sebarang alasan. Tanpa sebarang alasan. Kalau saya tanya tuan-puan, dekat rumah pakai sabun apa untuk basuh baju? Dekat rumah, pakai sabun apa untuk basuh baju? Sabun buku ke, serbuk ke, atau cecair? Kita akan dapati sangat banyak jawapan rencam. Kan ada yang kata cecair. Kenapa pilih cecair? Memang saya suka. Kenapa? Memang saya suka. Itu istafa. Tak ada alasan. Memang suka. Begitulah. Allah pilih manusia-manusia ni. Adam, Nuh. Memang Allah suka. Dia tanpa alasan. Sebab-sebab alasan-alasan tu sebagai penyokong je. Tapi memang Allah pilih. So pilihan ni dia ada 3 sekurang-kurangnya. Istafa, ijtiba dan ikhtiar. Istafa, ijtiba dan ikhtiar. Untuk istafa memang Allah nak. Ijtiba kita. Wajtabakum, dia pilih kamu. Kenapa? Ijtiba tu pilihan yang dibuat berdasarkan potensi. Potensi diri. Kenapa Allah pilih saya jadi imam masjid negara? Sebab ada potensi yang belum kita gilap, yang belum saya gilap. Kenapa Allah pilih saya jadi perempuan? Sebab ada potensi. Kenapa Allah pilih saya jadi lelaki? Sebab ada potensi. Bayangkan Allah dah pilih kita kerana potensi kita. Allah pilih kita jadi lelaki, kita tukar jantina. Seolah-olah kita tak bersetuju dengan pilihan Allah, silap Allah pilih kita jadi lelaki. Mana tak murka Allah? Nabi laknat 3 kali kot. Yang bertukar jantina, yang menyerupai ni. Gitu. Kan. So, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Allah pilih mereka ini, dan dalam kali ini Allah nak highlight keluarga Imran tu, setiap keturunan mereka satu keturunan asal daripada Adam, yang setengahnya berasal dari setengah yang lain. Ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Allah dengar dan Allah tahu.
idh qalat imra'atu Imran. Apa yang Allah dengar? Allah dengar ketika isteri Imran berkata. Imra'atu Imran, isteri kepada Imran berkata. Allah dengar doa isteri Imran. Inni nazartu Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka. Aku bernazar padamu. Ma fi batni muharrara. Apa yang ada dalam kandungan ini seorang yang merdeka, bebas. Muharrara, aku bernazar padamu apa yang ada dalam perutku ini, aku bernazar supaya dia bebas, merdeka. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini, innaka antas sami'ul alim. Hanya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Cuba tengok, orang yang Allah pilih istimewa ni, ayat sebelum Allah kata wallahu sami'un alim. Allah mendengar dan mengetahui. Orang yang kenal Allah, dia akan ambil peluang atas nama Allah Maha Mendengar, Allah Maha Tahu, untuk terus berdoa hanya pada Allah. Kerana dia yakin Allah mendengar dan Allah tahu tentang doa dia, maka dia terus berdoa. Kita tahu Allah mendengar, kita tahu Allah Maha Tahu. Tapi adakah kita ambil peluang untuk berdoa? Meminta hanya pada Tuhan? Time-time mengandung, ada kita buat nazar? Kan, apa doa kita untuk bayi dalam kandungan? Dah lupa dah Ustaz, itu 20 tahun yang lalu anak kita pun dah kerja dah kahwin dah semua Ustaz. Ingatkan pada anak yang sedang mengandung. Ingatkan juga pada cucu. Sepanjang proses dan tempoh mengandung, jangan lupa Tuhan. Letakkan impian untuk baby dalam kandungan. Apa impian isteri Imran? Supaya baby itu nanti bebas, muharrara. Bebas. Erti bebas dekat sini, bebas daripada cengkaman dunia. Dia bebas menjadi hamba kepada Tuhan, hamba kepada Allah. Itu maksud bebas. Dia tak terikut dengan orang-orang kebanyakan ni. Yang duk bincang, lepas kerja, gaji pertama nak beli kereta. Gaji kedua, nak beli rumah. Fokus dia bukan dunia. Muharrara, bebas daripada urusan-urusan dunia. Dia nak berkhidmat hanya pada Allah. Nak jadi hamba Allah semata-mata. Itu maksud merdeka. Tiap tahun kita sambut merdeka tu kan. Merdeka, kenapa laung merdeka tu? Kita merdeka dari apa? Dari penjajahan. Kecil sangat skop cara kita berfikir merdeka ni. Kita perlu merdeka dari tuntutan-tuntutan dunia yang penuh dengan penipuan. Kita nak merdeka hanya tumpu menjadi hamba Tuhan. Itu maksud muharrara. So daripada dia dalam kandungan lagi, baby dalam kandungan, ibu, semalam anak saya tanya, Daddy boleh mengandung tak? Sebab yang bungsu tu nak sangat adik perempuan, nak sangat adik. Daddy boleh mengandung tak? Kalau susah-susah Daddy tak nak kahwin, Daddy mengandung je lah. Fui, dia punya permintaan. Lepas tu saya jawab begini, yang boleh mengandung ni hanya perempuan. Kenapa? Kenapa perempuan je boleh mengandung? Sebab perempuan Allah bagi alat. Perempuan ni Allah bekalkan alat untuk dia. Lelaki tak dapat, perempuan je dapat. Nama alat tu rahim. Nama alat tu rahim.
Dan nama Rahim tu Allah ambil daripada nama dia sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alat tu dinamakan Rahim bersempena nama Allah. So anak-anak, kita semua pernah duduk dalam alat yang namanya Rahim. Nak menunjukkan level kasih sayang ibu pada kita tidak bertepi. Ayat 35 juga represent pengorbanan ibu ni. Dia sudah dulu makan garam berbanding bayi. Dia sudah nampak dunia. Dia sudah pernah merasai nikmat manis, masam dan masin. Kesempitan hidup, ada wang tak ada wang. Tapi kerana dia pernah merasai itu, maka dia mengimpikan baby yang bakal lahir ini nanti, aku nak dia benar-benar jadi hamba Tuhan. Bukan selalunya yang kita gambarkan apa, anak aku nanti aku harap dia belajar pandai-pandai, boleh dapat kerja, elok sikit, maka dia boleh keluarkan kita daripada kepompong kemiskinan. Bukan itu yang kita impikan selalu. Wow. Ada lagi tak ibu yang macam ni? Pengorbanannya. So yang baru nak kahwin, anda akan menghadapi benda ni. Anda mungkin ada rezeki untuk dapat anak. So sebelum kahwin, pastikan fokus anda ke mana. Kahwin tu kerana apa? Hanya semata-mata nak menghalalkan yang haram? Atau bagaimana? So surah ini, kisah ini mengajar dan mendidik kita. Anak itu perlu dibentuk. Rupa apa? Muharrarah. Dia bebas dari cengkaman dunia. Fataqabbal minni, terimalah nazar kami, nazarku, innaka antas sami'un alim. Okey. Itu jam belum ada CT scan. So dia tak tahu anak dia tu lelaki ke perempuan. Dia cuma bernazar je. Dia cuma bernazar je. Minta anak tu selamat sejahtera dan nak supaya bebas daripada cengkaman dunia. Itu jam anak-anak ini ada yang memilih untuk mengejar dunia, ada yang memilih untuk jadi rahib. Kan beribadah bersama dengan Nabi Zakaria. So falamma wada'atha, ketika dia melahirkannya, selepas dia bersalin, isteri Imran ni dia kata, qalat, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku lahirkan seorang anak perempuan. Aku lahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maha suci Allah, engkau sahaja yang mengetahui apa yang dilahirkan tu. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan memanglah takkan sama anak lelaki dan anak perempuan. Kenapa ayat ni timbul? Pertama, dia tak tahu anak yang dikandung tu lelaki ke perempuan. Yang kedua, dia dah bernazar anak tu akan diwakafkan ke masjid supaya dia boleh beribadah, jadi hamba Allah. Alih-alih yang keluar anak perempuan. So she didn't expect it. Dia tak menyangka benda tu. So inilah dia kata,
Engkau maha tahu ya Allah, apa yang aku lahirkan ni, lelaki ke perempuan, dan dah tentu tak sama. Tak sama keperluan lelaki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Dan aku namakannya Maryam. Wa inni u'izuha bika. Dan sungguh aku mohon, aku berlindung. Aku mohon bagi pihak dia berlindung di bawah lindunganmu. Wa zurriyataha. Dan anak cucu keturunannya. Minasyaitanir rajim. Daripada syaitan yang direjam. Dapat anak, doakan anak begini. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Aku mohon perlindungan bagi pihaknya dan anak cucu keturunannya dari syaitan yang direjam. Ada tak kita buat? Harap-harap kita buat. Yang selalu buat ni, selalu doakan anak ni siapa? Ibu. Ayah punya doa apa? Ya Allah, aku mohon seperti mana yang isteri aku mohon. Kan, senang. Shortcut je. Lelaki ni shortcut je. Kalau mak nasihat anak banyak-banyak, sampai tang ayah, ikut cakap mak engkau. Mudah. Jadi ada dengar mak cakap apa? Dengar, okey, ikut cakap mak engkau. Dah. Ayah tak ada apa nak cakap. So, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu, Allah terima apa yang dinazarkan dengan penerimaan yang baik. Bayangkan tuan-puan, ibu ni bernazar anak dia untuk dijadikan semacam rahib. Imam lah mungkin. Beribadah dekat masjid. Lazimnya beribadah kat masjid ni lelaki. Tapi dalam kes ini Allah terima perempuan. Allah terima Maryam untuk membesar dalam mihrab. Wa ambataha nabatan hasana. Dan kami tumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Rupanya tuan-puan, kita panggil anak ni membesar. Dan Allah gambarkan manusia daripada kecil membesar jadi dewasa, jadi besar tu seperti mana pokok dan tumbuhan tu membesar. Allah gambarkan situasi anak yang membesar tu, Allah nak supaya kita tengok bagaimana pokok tu membesar. Macam itulah manusia perlu dilayan ibarat pokok yang membesar. Kita tanam pokok dan kita harap pembesarannya. Contoh, kita tanam pokok apa? Durian Musang King. Kalau pokok tu berharga, adakah kita akan akan tanam dan tinggal? Tak. Kita akan pergi tengok tanaman kita hari-hari. Kalau ada rumput, kita cabut. Kalau ada serangga perosak, kita racun. Kemudian secara bulanan ada masa-masa untuk kita tabur baja. Kita perlu bersihkan kawasan, pastikan pengudaraan baik, pastikan dapat cahaya matahari secukupnya. Begitu sepatutnya ditatang anak tu. Wa ambataha nabatan hasana. Selepas dia tumbuh baik, membesar dengan baik, dengan sihat, wa kaffalaha Zakaria. Lalu dia serahkan kepada Nabi Zakaria. Maryam belajar dengan Zakaria, dengan Nabi Zakaria. Dan pada suatu hari, anak ni dah membesar dengan baik. Allah sudah terima nazar ibu dia. Dan dia dididik oleh seorang Nabi. Pada suatu hari, tatkala Nabi Zakaria
bertemu dengan dia. Kullama dakhala alaiha. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab bertemu dengan Maryam, wajada indaha rizqa. Dia dapati ada makanan di sisi Maryam. Setiap kali tahu, kullama, setiap kali. Tuan-puan, bukankah seorang ibu antara perkara yang dia gusarkan ialah anak aku nanti nak makan apa? Itu yang kita gusarkan kan? Satu kita suruh dia belajar bagus-bagus. Masuk kelas ini, pergi tuition, masukkan U, ambil subjek yang elok-elok, yang bagus. Sebab kita memikirkan masa depan dia. Sampai berulang kali kita cakap, kau tak belajar ni, kau nak jadi apa nanti? Kau nak makan apa? Kan? Cuba tengok ayat tu betul-betul. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, bertemu dengan Maryam, wajada indaha rizqa. Dia dapati di sisi Maryam ada makanan. Ada rizqa, ada buah-buahan yang bukan musim. Ada durian, ada rambutan. Di sisi Maryam. Kita menggesa anak kita untuk memastikan dia dapat rezeki, sedangkan rezeki si anak Allah sudah pun tentukan. Dia sama macam seorang isteri yang dok bebel pada suami, bang, saya nak cat putih bang, saya nak warna putih, bang, saya nak warna putih. Dia sampai belikan cat color putih, dia paksa suami dia beli cat color putih. Bila sampai ke rumah, rupanya developer memang cat warna putih. Habis cat yang putih ni untuk apa? Allah dah tentukan rezeki. Kenapa perlu risau dan rungsing tentang rezeki? Yang perlu kita risaukan ialah cengkaman dunia yang tak berkesudahan. Apa nak bawa depan Tuhan? Iman. Itu Allah tidak pernah garanti. Husnul khatimah. Allah tak pernah garanti. Allah beri garanti rizqa, rezeki. Dan dalam keadaan itu, tuan-puan, ada perkara, kebiasaan yang kita perlu korbankan. Apa dia? Kegusaran kita yang tak berasas. Kegusaran kita terhadap rezeki anak yang tak berasas. Tuan-puan, kalau kita terlalu gusar terhadap rezeki, kita akan dihukum untuk buat kesalahan demi kesalahan berkait dengan rezeki, berkait dengan masa hadapan. Kita akan terjebak dan terjerumus untuk ambil rasuah. Terjebak, terjerumus untuk menipu. Terjebak, terjerumus untuk mencuri dan meragut. Yakinlah rezeki itu datang dari Allah. Ini perkara seterusnya untuk kita korbankan. Korbankan kepercayaan lama kita, datangkan keyakinan yang jitu, yang baharu. Yakin rezeki Allah bagi. Dan benda ni super sukar. Susah. Cuba lepas ni nanti, tuan-puan, borak dengan pasangan masing-masing. Bang, anak kita masa depan ni macam mana bang? Tentang rezeki. Tentang rezeki. So, qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria tanya. Nabi kot yang tanya pada Maryam. Kau dapat dari mana ni? Anna laki hadha. Bukan Nabi Zakaria tak tahu. Dia cuma nak tahu apa jawapan Maryam.
Ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana kau dapat ni? Maryam jawab, huwa min indillah. Ini semua Allah beri. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksud Allah beri di sini, buah-buah tu bukannya datang turun dari langit. Tak semestinya macam tu. Boleh jadi ada orang lalu jiran bagi. Sebab dia tahu ada orang beribadah dalam tu. Budak-budak tahfiz kan. Ada orang lalu dia bagi. So Maryam dia tidak perlu sebut ada jiran sebelah rumah tu bagi, yang itu bagi. Tak. Mereka beri kerana Allah yang gerakkan hati mereka. Allah lembutkan hati mereka untuk beri. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang beri rezeki pada siapa yang dia nak tanpa Allah kira. Bighairi hisab ni tanpa Allah kira. Tuan-puan, rezeki ni bila itu milik kita, buatlah macam mana pun, dia tetap akan sampai. Hari itu lepas daripada habis puasa 6, Imam besar ajak pergi makan. Ajak pergi makan dekat mana dah, Kampung Baru. So sampai situ, dah ada orang tunggu. Ada ustaz tunggu juga. So kita orang makan semua. By the time nak bayar, kita orang ajak ada beberapa ustaz lah datang situ. So yang seorang ustaz ni tak dapat datang. By the time nak bayar, tokek kedai kata dah ada orang bayar. Siapa? Yang tak datang tu. Yang tak datang tu. Kita punilah makan beria sebab kita nak bayar kan. Tak. Yang bayar yang tak datang tu. Wow. So, rezeki orang tu untuk dapat pahala lebih. Dan rezeki kami untuk dapat makan-makan free hari tu. Qalat suami indillah. Sebab tu bila kita dapat rezeki tuan-puan, apa yang kita perlu korbankan ialah keterkaitan apa yang kita dapat tu dengan makhluk. Ini siapa bagi ni? Oh, ini kerajaan yang bagi. Tak. Allah yang bagi. Kalau kita tidak didik diri kita begitu, akhirnya kita akan associate apa saja yang kita dapat dengan makhluk. Dan itu akan menjadikan kita jarang bersyukur. Banyak dah tu kan pengorbanan-pengorbanan. Fahaman-fahaman yang lama kita korbankan untuk dapat clear picture tentang rezeki. Okay, next. Surah Saffat. Last. Dah nak habis lah ni. Jangan risau, dah nak habis. Sekejap Okay. Surah Saffat ayat 102. Dan ini adalah tentang pengorbanan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Oh, dia tak bertukar lah. Patutnya bahasa Melayu. Okay, kita tukar dulu. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pengorbanan. So tadi, di awal tadi, kita mulakan dengan perkahwinan. Selepas perkahwinan, isteri mengandung dan apa yang perlu dibuat. Apa harapan kita terhadap anak, terhadap isteri dan anak. Sekarang bila anak dah besar, dia diuji dan ujian itu datang kepada ayah pula. Dan sekarang kita nak tengok keluarga Nabi Ibrahim.
Kan istafa ala Ibrahim tadi, ini keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah uji mereka. Kita tahu Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isteri dia di padang pasir. Dan Nabi Ibrahim ditugaskan untuk pergi berdakwah. Dah tinggal, mereka hidup di situ, pergi berdakwah. From time to time Nabi Ibrahim akan datang. Ada satu ketika Nabi Ibrahim sampai ke tempat tu, sampai ke Mekah, belum sempat turun dari kuda. Belum sempat turun dari kuda, Allah wahyukan untuk pergi berdakwah ke tempat lain. Hajar baru sempat bersihkan, sempat pegang kaki, bersihkan kasut Nabi Ibrahim. Tu jam Nabi Ismail baru merangkak. Tak sempat turun jumpa, pergi lagi. Dan sampailah satu ketika Nabi Ibrahim dapat permission boleh jumpa dengan anak dan isteri. So falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kali ini bila Nabi Ibrahim datang jumpa, ketika itu Nabi Ismail sudah sampai ke peringkat umur yang dia boleh berdikari. Boleh bekerja bersama-sama. Boleh bekerja bersama-sama. Ada ulama yang sebut, oh ini adalah selepas mereka dah bina asas Kaabah. Kan waktu bina Kaabah, Nabi Ibrahim kata, terima apa yang kami berdua buat. Nabi Ibrahim bina Kaabah, 4 segi, Nabi Ismail dia susun-susun batu. Hijir Ismail tu kan. Dia susun-susun batu. Okey. So, selepas bina Kaabah, maka Nabi Ibrahim bertanya pada anak dia, ya bunaya, wahai anak yang aku sayang, inni ara fil manami, aku selalu bermimpi. Ara fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' continuous. Dia selalu bermimpi. Fil manami, dalam tidurku. Anni asbahuk. Dan dalam mimpi itu aku akan menyembelihmu. Anni asbahuk. Aku akan menyembelihmu. Fanzur maza tara. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Dalam ayat yang ringkas ini, yang kita nampak simple, dia tidak sesimpel yang kita rasa. Pertama, Nabi Ibrahim waktu dia dapat Nabi Ismail, usia dia sudah lanjut sekitar 80 tahun. Dan bila Allah kata Nabi Ismail sudah mula berusaha dan berdikari, kira-kira anak tu umur berapa tahun dia boleh berusaha dan berdikari? 10 tahun? 12 tahun? Kita letaklah 15 tahun. Kita letak 15 tahun. Waktu dia dapat usia 80 tahun dan ayat 102 ni kita gambarkan usia Nabi Ismail 15 tahun. 80 tambah 15 berapa? Sekitar 95 tahun. Sekarang kita sedang baca perbualan antara ayah usia 95 tahun dan anak usia 15 tahun. Kita sedang membaca perbualan antara ayah usia 95 dan anak usia 15 tahun. Dan pada usia itu ada jarak yang sangat jauh. Dua generasi, dua cara berfikir yang sangat berbeza. Dan ayah 95 tahun sudi untuk ajak anak usia 15 tahun
Jom bekerja bersama-sama, bersenda gurau. Balagha ma'ahu sa'ya. As-sa'ya boleh juga berlari-lari anak, berlari bersama, bergurau bersama. Ini ayah usia lanjut bawa bergurau, berlari-lari dengan anak usia 15 tahun. Kita, anak kita baru minta dokong. Dia tak larat lah nak dokong kau. Main kuda-kuda ni. Aduh, sakit pinggang lah, tak boleh lah. Nabi Ibrahim layan Nabi Ismail seperti mana sepatutnya seorang ayah layan seorang anak. Walaupun dia punya gap sangat jauh. Dan mimpi seorang Nabi, kan arafil manami tu, aku nampak dalam mimpiku. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Dan wahyu wajib buat. Wahyu itu arahan dari Allah, wajib buat. So, sesuatu yang wajib dilaksanakan, wajib buat, ada ke ruang untuk kita tawar-menawar? Perlu ke kita minta pendapat orang lain tentang perlaksanaan solat? Kau rasa aku dapat arahan untuk solat, apa pandangan kau? Tapi ini Nabi Ibrahim, dia minta pandangan anak dia. What say you? Dia dapat wahyu, tapi dia minta pandangan anak dia. Dan di sini sisi yang kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim. Ya, kita ada kewajipan sehari semalam kena solat, kena bersih, kan, kena bersuci. Sampai masa nanti anak kena bayar zakat. Itu kewajipan, tak nafi. Tapi bagaimana kita nak minta persetujuan si anak untuk laksanakannya? Ya, kita nak anak tu sembahyang awal waktu. Tapi waktu kita suruh tu, waktu kita ingatkan tu, berperang. Solat, cepat solat. Matikan TV tu, solat. Ui. Rumah kita bukannya kem tentera. Kita sedang bercakap dengan anak. Kan? Kita pun akan rasa irritated kalau terima arahan macam tu. Tak boleh buat negotiation ke? Okey, Mami tahu, Daddy tahu, wayang ni sedap, seronok tengok, tapi memandangkan sekarang sudah masuk waktu, tolong buat pilihan. Nak sembahyang lagi 5 minit ke, tengok dulu sekejap 5 minit, kemudian pause sembahyang ke, atau boleh pause sekarang, boleh sembahyang dulu. Atau macam mana? Nak sampai habis dulu ke, tengah seronok ke, atau macam mana? Berilah mereka pilihan. Ini kena dengan anak, kita jerkah, dia tak nak buat, kita jeritkan. Kadang benda-benda yang harus je. Suruh mandi petang. Mandi. Loh, cuba kita datangkan option. Nabi Ibrahim sedang ajar kita bergaul dengan anak, tolong datangkan option dan pilihan. Biar dia pilih, nak tahu apa pendapat dia. Biar dia pilih. Nak pakai baju yang ini ke baju yang ini? Okey, jom kita mandi. Sekarang nak tanya, nak mandi sendiri ke atau nak mandi dengan daddy ke atau nak mandi dengan mami? Kan, beri mereka pilihan. Kalau kita tidak ajar mereka untuk buat keputusan, ada pilihan buat keputusan, lama kelamaan, dia akan membesar dengan suasana yang dia tak tahu nak buat apa tanpa disuruh.
Itu lagi susah. Dan respon dari Nabi Ismail adalah satu respon yang luar biasa. Dia kata, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, jalankan apa yang diperintahkan. Nabi Ismail tidak kata, wahai ayah, laksanakan mimpimu. Tapi jalankan apa yang diarahkan. Dia sendiri mengetahui mimpi seorang Nabi adalah arahan. Laksanakan apa yang diperintahkan, satajiduni. Engkau akan dapati aku, insya-Allah, dengan izin Allah, minas sabirin, dalam kalangan orang-orang yang sabar. Macam mana Nabi Ismail boleh jawab macam tu, berakhlak macam tu depan ayah dia yang dia jarang-jarang jumpa? Anak remaja yang membesar tanpa ayah. Dia tahu ayah dia ada tapi dia tak jumpa. Akan ada rasa grudge. Aku membesar ayah, aku tak ada. Yes, didikan ibu. Sepanjang Nabi Ibrahim tak ada, Siti Hajar didik Ismail dengan sangat baik sehingga keperluan adanya ayah itu dipenuhi. Dia tak pernah burukkan ayah depan anak. Itu pengorbanan, tuan-puan. Dan pengorbanan itu ada tak cerita dalam Quran? Allah tak highlight. Tapi kita mengagak dia ada seorang ibu yang benar-benar bijak untuk handle seorang anak lelaki. Dia boleh jawab, ayah, laksanakan. Bapak dia nak sembelih dia kot. Nabi Ismail dia boleh cakap, kau dah tak ada sepanjang tahun ni. Aku hidup dengan mak seorang-seorang. Kau datang-datang nak sembelih aku. Tapi jawapan dari Nabi Ismail, remarkable. Remarkable. Tuan-tuan dan puan-puan, ada pengorbanan yang kita perlu buat. Kalau suami dia berkorban untuk agama, isteri dia berkorban untuk keluarga. Kerana kita yakin bahawa semua itu nanti Allah akan nilai dan Allah akan beri ganjaran yang setimpalnya. Menariknya ayat 102 ditutup dengan as-sabirin. Pengorbanan itu dia perlu diisi dengan kesabaran dan kesabaran dan kesabaran. Sabar bukan semata-mata tahan diri, tapi sabar konsisten, sabar resilient, dan sabar itu persisten. Terima kasih kerana bersama saya pada pagi ini. 10, 15, 10, 16, minta maaf ambil masa lebih 15 minit. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke? Ke Ustaz ada program apa-apa lepas ini? Tak ada. Ada. So boleh buka soalan lah Ustaz? Boleh. Boleh. Okay, kepada yang mungkin nak berkahwin boleh tanya. Atau yang Assalamualaikum Ustaz. Memang saya ada soalan ni Ustaz. Tapi macam ni, sebab Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, banyak bekalan yang Ustaz bagi pagi ni. Sepanjang saya berjalan untuk menempuhi perkahwinan yang kali ni, saya sedikit berfikir dan juga rasa macam kenapa banyak nasihat, saya tak kata semua, tapi ada beberapa nasihat yang agak membuat saya lagi berfikir kenapa ramai wanita nasihatkan saya kenapa ambil keputusan nak kahwin lagi sedangkan pernah diuji dengan pengalaman yang lepas. Pada diorang keadaan seorang tanpa suami tu lebih baik
dan tak menyusahkan. Word menyusah tu sangat menyedihkan saya sebab pada saya kehadiran seorang suami ni melengkapkan iman separuh lagi daripada iman kita, insyaAllah. Dan bila matlamatnya akhirat dan Allah tu, saya rasa macam bila seseorang isteri mengeluarkan word ada suami susah, benda tu agak buat saya rasa, saya tak takut untuk menempuh perjalanan seterusnya ni, tapi saya berfikir kenapa ramai yang mengeluarkan kata-kata tu. Minta Ustaz bagi perkongsian sikit Ustaz. Allahu'alam. Okey, kadang-kala ialah setiap manusia ni cara dia melihat tu kan berbeza-beza. Ada yang nampak apple tu sebagai apple lah, sebagai buah untuk dimakan. Ada yang lihat apple tu untuk diniagakan. Ada yang lihat apple tu sebagai barang hadiah dibawa kepada orang yang sakit. Sedangkan orang sakit tu tak makan apple, akhirnya tetamu yang datang yang makan apple. So, satu perkara boleh dilihat dari pelbagai dimensi. Apple boleh buat jus kan. So, satu perkara boleh dilihat dalam pelbagai dimensi. Bagi saya, mereka-mereka yang menganggap perkahwinan, ada suami, benda tu menyusahkan, mungkin dia tak dapat kerjasama yang baik dalam perkahwinan dia. Dia melalui pengalaman yang menyukarkan mungkin. Tak dinafikan, bukan semua lelaki berguna dan kebanyakan lelaki tak berguna. Kan? Bukan semua lelaki berguna dan kebanyakan lelaki tak berguna. Dan itu adalah bagaimana kita mencorakkan. Kan dia hubungan antara lelaki dan wanita. Saya pernah argue dengan isteri saya dan dia sangat tak setuju dengan pendapat saya. Tentang apa? Samsul dengan Puteri Sarah tu. Saya kata sepatutnya netizen jangan galakkan mereka bercerai. Oh, isteri saya punya tak setuju. Bang, dia dah buat Siti Sarah begini dan begini, begini dan begini. Macam mana tak bercerai bang? Dia cakap macam tu. Panjang. Dia punya argue tu panjang. Saya fikir-fikir apa sebenarnya poin aku nak sampaikan tadi. Okey. Poin sebenar ialah dalam perkahwinan tuan-puan, kita sedang membentuk tiga segi. Kita sedang membentuk segitiga macam tu lah. Macam Illuminati macam tu lah. Bucu yang di atas sekali adalah Allah. Bucu yang di atas sekali ialah Allah. Memandangkan yang sebelah sini, di atas sekali Allah. Sebelah kanan kita boleh letak suami, sebelah kiri kita boleh letak isteri. Dan tiga segi macam tu. So ketika suami menuju Allah, makin rapat dengan Allah. Dan begitu juga kalau isteri makin rapat dengan Allah, Allah akan jadikan keduanya semakin lama semakin rapat dan semakin rapat. Allah akan menjadikan keduanya semakin rapat dan semakin rapat. Tapi kalau suami jauh dari Tuhan, isteri semakin rapat dengan Allah, akan jadi macam Asia. Allah siapkan dia istana yang dekat dengan Allah sementara suaminya jauh ke neraka. Kalau suami saja yang rapat dengan Allah, isterinya tak nak dan ingkar, sama macam isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Saling menjauh, saling menjauh. Dan lebih dahsyat, ada pasangan suami isteri yang keduanya dalam neraka. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Keduanya jauh daripada Allah dan keduanya masuk neraka. So, kalau kita letak benda macam tu, ada wanita yang dia rasa benda ni semua menyusahkan. Kita menganggap dia mungkin tak faham. Dia mungkin tak faham realiti perkahwinan yang Allah nak. Allah letak jelas, litaskunu ilaiha. Bila kita tidak tenteram jiwa dan raga, kita tak akan dapat ketenangan. Bila kita rasa hak kita perlu dipenuhi, kita tak akan dapat ketenangan. Sebab ketenangan adalah tentang bagaimana kita boleh give and take. Pasangan suami isteri sangat banyak kurnia-kurnia daripada Allah yang kita tidak tergambar.
Pertamanya sebab dia adalah satu ikatan yang Allah sendiri sangat redha. Dan ikatan itu adalah ikatan itu jika dapat diputuskan, jika putus itu merupakan trofi tertinggi, pencapaian tertinggi yang mampu dibuat oleh syaitan terhadap manusia. So kalau tak tahan diuji semacam tu, dengan salah anggapan, dengan dia tak berusaha untuk cari dan cari dan cari, akhirnya dia akan melihat apple sebagai apple. So ada orang yang melihat apple adalah kurniaan, nikmat tidak berbelah bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sekadar melihat apple sebagai sebuah apple, tak lebih dari itu, dia akan tinggalkan apple tu kalau dia nampak oren ataupun mungkin tembikar yang lebih besar. Kalau dilihat apple sebagai kurniaan dari Allah, untuk dia for the time being, dia bersyukur, Allah akan tambah. Bukan sekadar apple, Allah bagi dia ladang apple untuk dia dapat nikmat yang tak terhingga. Wallahu a'lam. Sikit. Saya pun nak tanya juga walaupun saya dah lama kahwin. Tak Ustaz, okey. Macam ni, kita tahu jodoh tu Allah yang tentukan kan. Kadang kita rasa jodoh kita inilah yang terbaik. Kadang ada juga yang rasa jodoh dia tu tak berapa okey, tak serasi, macam-macam lah. Ustaz, mohon pencerahan. Apakah yang dikatakan wanita yang baik untuk lelaki yang baik? Habis tu macam mana pula kalau wanita yang tak baik tu untuk lelaki tak baik ke Ustaz? Pencerahan Ustaz? Okey. Semalam lepas asar, ada seorang anak muda datang. Dia kata dia nak cari imam. Nak cari imam sebab dia ada masalah keluarga. Dia umur 20. Lepas tu dia kata macam ni. Mak dia nak pergi haji. Bapak dia tak bagi. Mak dia nak pergi haji, bapak dia tak bagi. Dan kenapa alasan tak bagi tu? Sebab tahun lepas dah pergi. Tahun lepas dah pergi. Tahun lepas diorang pergi ikut package. Tahun ni dapat ikut tabung haji. So dia kata mak dia memang dah bergaduh dengan bapak dia. Dah banyak kali gaduh. Pernah gaduh fizikal. So macam mana? Dan dia kata bapak dia didiagnose ada masalah mental. So mula-mula kita rasa, pergi je lah, haji kot. Lepas tu, anggapan saya awal macam tu. Lepas tu saya kata macam ni lah, saya hubungi Timbalan Mufti Wilayah dan kita sama-sama dengar apa fatwa dari Timbalan Mufti. Dan itu lebih mendamaikan. So bila tanya Timbalan Mufti, dia tanya suami kerja ke tak, isteri macam mana, lepas tu macam mana hubungannya, gaduh ke macam mana. Dah pergi. Kenapa isteri ni nak pergi lagi? Sebab waktu pergi kali pertama tu, dia rasa macam tak puas beribadah. Banyak nak layan suami berbanding nak beribadah. Kemudian antara dia punya yang menguatkan nak suruh pergi juga ialah suami dia ni kadang-kadang je solat. Ibadah ni macam tak sangat lah. Ibadah ni macam tak sangat. Tapi Timbalan Mufti dia kata, sebelum pergi gaduh, katalah kalau isteri tu pergi, balik akan pasti gaduh. Balik akan pasti gaduh. Dan bila balik tu belum tentu akan kembali tenang dan aman.
So bila bertembung dua mudarat yang besar, pilihlah yang lebih ringan. Kalau dengan tak pergi itu akan menjadikan keluarga tu sedikit aman, why not? Lalu bila dah habis bual dengan apa? Dengan Timbalan Mufti Ustaz Jamali, saya datangkan pula kisah seorang tukang kasut yang diterima hajinya. Semua dah dengarkan kisah tu. So ringkas cerita, dalam banyak-banyak orang yang pergi tunaikan haji tahun tu, niat si tukang kasut ni Allah terima. So rupanya dia tak ada A dan B dalam perkahwinan. Dia tak ada A hitam atau putih. Bukan macam tu. Hidup kita ni bukan A atau B. Dia bukan kena haji kena pergi. Tak. Dia tak ada itu. Dia ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dia bukan jawapan A, B, C, D. Tak. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Sebab tu bila sebut tentang jodoh, jodoh rahsia Tuhan. Jodoh tu Allah yang tentukan. Dan kita tak tahu berapa banyak jodoh yang Allah dah tentukan untuk kita. Ada orang kampung, isteri saya dekat Kuala Pilah. Dia kahwin 11 kali. 11 kali kahwin cerai, anak 27. So, berapa banyak jodoh yang Allah tentukan untuk dia? So, tak semestinya bila perkahwinan pertama tak berjaya, maksudnya kita dah tak ada jodoh. Tak. Jodoh tu rahsia. Rahsia bukan kita tahu. Rahsia bukan kita tahu. Kan? Terus je, keep on going. Ada dua perkara yang Allah suruh kita buat kan, solat dan sedekah. Solat dan sedekah. Kalau itu jodoh kita, teruskan. Selalunya orang akan guna perkataan serik lah. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Siapa pernah menyangka bahawa Nabi akan mengahwini isteri kepada anak angkat dia? Isteri kepada Zaid. Orang tu pun tak pernah impikan boleh dapat suami macam Nabi SAW. Kan Ummu Salamah. Dia adalah janda tua. Suami dia mati syahid. Nabi pergi jumpa dan Nabi kata, Allah telah menjodohkan engkau dengan yang lebih mulia dari suamimu. Siapa lagi? Nabi SAW. Dan ternyata wanita itu yang menyelamatkan ummah ini pada saat ummah ini berada dalam situasi yang sangat genting dan kritikal. Bila? Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Dan lagi satu, kita tak boleh nak kata lelaki yang baik untuk perempuan yang baik saja, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. No. Kita mana boleh judge orang. Dia baik ke tak baik ke tak. Sebab kita tak tahu potensi dia. Dan potensi dia tu dia yang gila. Mana tahu. Allah boleh saja buat kerana isteri dia Asia, suami yang macam Firaun pun boleh berubah. Who knows? Berapa banyak dah perubahan-perubahan yang kita terkejut. Dan bila keadaan tu tak sesuai, Allah sendiri yang akan pisahkan. Dan ayat dalam surah An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat tu. Lelaki baik untuk perempuan baik dan perempuan baik untuk lelaki baik. Lelaki jahat untuk perempuan jahat, perempuan jahat untuk lelaki jahat. Ayat itu dia ada cara menafsir berbeza. Cara tafsiran kedua ialah perkataan yang baik akan keluar daripada mulut lelaki yang baik. Sama juga perkataan yang baik akan keluar dari mulut wanita yang baik. Perkataan yang jahat akan keluar dari mulut wanita yang jahat.
Perkataan yang buruk juga akan keluar dari mulut lelaki yang buruk. Bila masa pula ayat itu berkaitan dengan jodoh dan pasangan? Tak. Kalaulah lelaki yang baik hanya untuk perempuan yang baik, apa kes Nabi Lut dengan isteri dia? Kan? So, kehidupan kita ini Allah sediakan untuk diuji. Dunia ni kan untuk diuji. Barang siapa dapat lelaki yang baik, itulah ujian dia. Kau syukur tak pada Allah? Kau banding tak dengan jiran sebelah rumah kau? Engkau show off tak dekat Facebook? Oh, lelaki aku sangat romantik, pandai jaga hati. Malam ni keluar lagi dengan Habib. Kemudian datanglah penyundul-penyundul. Lalu kita rasa menyesal. Yang bodoh siapa? Kita. Bagi tunjuk lelaki baik pada seluruh alam. Kenapa? Ni mula aku nak bebel. Hidup kita ni ujian. Allah bagi yang baik, jaga baik-baik. Allah bagi yang tak baik, bersabar. Dan cubalah ubah situasi tu. Kalau tak boleh bertahan, pisah. Saya ada satu klien, kalau boleh dikira sebagai klien lah, yang selalu dibantu tiap-tiap bulan. Suami dia penagih dadah, lari dari rumah, anak 2 orang. Dia anak yatim piatu, tak ada kerja. Macam mana nak hidup? Dunia ni ujian. Allah uji macam-macam. Ada yang baik, laki bini, isteri sakit, suami sakit pun ada. Siapa nak jaga? Susah. Ui. Itu kan. So tentang jodoh memang rahsia. Memang rahsia. Jadi bila rahsia, go with the flow. Kalau hati kita rasa kita tak naklah suami ni menyusahkan, okey. Jarakkan daripada apa yang dipanggil sebagai perkahwinan. Khawatir nanti kalau kita saja-saja nak test, kita akan menzalimi kehidupan orang lain. Jangan begitu. Atau kita rasa asal kahwin ni cerai, tapi tak serik-serik nak juga kahwin. Silakan. Kalau perkara itu boleh menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan, silakan. So, sama ada kita bujang atau kita kahwin, kedua-dua kondisi ini Allah akan uji dan Allah akan uji. So, akhirnya nanti adalah bagaimana kondisi kita ketika bertemu kembali dengan Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, satu soalan daripada Bonda N ni. Ustaz, salah tak kalau kita kata perkahwinan itu bukan kontrak mati, bergantung kepada jodoh? Betul. Selalu kan kita harapkan, til jannah. Kita tak tahu masa depan. Harapan kita agar dipertemukan semula di jannah. Tapi kalau sekadar berimpian tanpa diusahakan, dapat tak? Tak dapat. Dan impian itu perlu diusahakan kedua-dua belah pihak. Kau nak masuk syurga, kau kena bertindak seperti mana perbuatan ahli syurga. Start dari dunia. Kedua-duanya. Gitu. Tapi kalau hanya sebut saja til jannah, kita tak berusaha untuk ke syurga, bila dengar azan buat tak tahu je, memang taklah. Kata nak makan Maggi pun tak dimasak, laparlah sampai esok pagi. Gitu. Okey, baik. Tak ada lagi soalan, kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya lagi satu. Boleh. Tak, saya nak tanya macam ni. Salah ke tak kalau kita kata kita tak boleh tak ada apa kot Ustaz. Suka bila Ustaz highlight tadi, sebenarnya bila dapat sesuatu yang baik tu pun sebenarnya kita berada dalam ujian kan. Tapi pandangan tu selalu orang nampak yang baik tu, dah baik. Dan terlupa yang tu juga ujian. Yang tu yang sebenarnya memang peringatan besar lah untuk diri.
Dan bukan keburukan tu satu musibah sebenarnya, kadang-kadang melalui sebab saya berjalan tu atas pengalaman yang lepas. Kahwinan pertama 22 tahun Ustaz. Bukan satu tempoh yang pendek yang boleh buat keputusan untuk berpisah, tapi alhamdulillah kedua-dua ambil pendekatan berakhirnya hubungan tu satu kebaikan yang Allah nak kami mulakan satu perjalanan baru lah. Sekadar berkongsi lah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, banyak good words yang saya dapat pagi ni. InsyaAllah doakan saya Ustaz. Semoga perkahwinan kali ni matlamatnya akhirat dan Allah, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okay. Sila Puan Marini. Macam mana tadi? Macam ni Ustaz. Saya tak tahu tapi saya selalu cakap kat kawan-kawan lah. Kadang-kadang dia orang ni macam orang kata apa? Puji. Ada yang puji isteri, ada yang puji suami. Laki aku baik, bini aku baik. Saya kata kat dia orang, kita tak boleh puji seseorang tu selagi dia belum mati. Bila dia dah mati, masuk dalam kubur, kita boleh puji. Selagi dia hidup, kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Mungkin kita diuji dengan yang tak baik pula. Dia datang, kau ni taklah betul lah, fikir macam tu lah. Itu je Ustaz. Betul, setuju. Sewaktu hidup kita diuji. Setelah mati kita nak dipuji. Kan? Sebab ada orang lepas mati dia dikeji. So better off kita beringat sewaktu hidup ni kita sedang diuji. Agar nanti mati kita dipuji. Jangan sampai kita meninggal kita dikeji. Tu dah boleh buat kata-kata letak dekat kad raya. Kan? Tapi begitulah. Kan, sebabnya ada kawan Ustaz, dia puji, tuk-tuk. Laki dia pergi tinggalkan dia, cerai macam tu je. Kesian. Itu yang saya kata tak boleh cakap. Lepas tu saya cakap kat dia, perkahwinan ni satu lagi bukan kontrak mati. Sama ada jodoh tu panjang ataupun tak, kita tak tahu. Allah Ta'ala yang tentukan. Cuma kita pegang selagi ada jodoh kita, dialah suami kita, dialah isteri kita. Bila Allah Ta'ala kata dah tak ada jodoh, tak adalah dah. Betul. Itulah pahaman saya lah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau kita kata kata-kata yang baik itu juga doa? Macam tadi Puan Nuraini kata tak boleh puji suami kan. Tapi bukankah kalau kita berkata-kata awak ni baik, terima kasih, saya bersyukur. Kita bukan memanjatkan kesyukuran dalam masa yang sama kita mendoakan semoga kebaikan tu menyertai setiap perjalanan yang diaturkan. Okey. Ada perkara yang kita perlu betulkan dulu. Ungkapan kata-kata yang baik ialah doa. Tak. Perkataan yang baik bukannya doa. Doa ada set dan rules dia, ada peraturan dia. Kata-kata yang baik bukan doa. Doa kita kena mohon. Ada set of rules. Mula dengan pujian, salawat pada Nabi. Dia ada tata cara dan tertib dia. Bukan semua kata-kata kita yang kita keluarkan tu doa. Tak. Tidak. Itu benda yang perlu diperbetulkan. Tapi Ustaz, ramai je orang cakap macam tu. Itu sangkaan mereka sahaja. Itu sangkaan. Kalau kata-kata yang baik adalah doa, kan? Kalau setiap perkataan itu adalah doa, so macam mana kita nak bezakan antara hadis Nabi yang Nabi bercakap dengan sahabat dengan doa dan permintaan Nabi? Kan? Nabi bercakap dengan isteri, dengan sahabat. Tak tahu, itu bukan doa. Dan cuba tengok cara Nabi berdoa. Dengan penuh rendah hati. Dia bukan ikut sedap hembus kita je bercakap. Tak. So, kalau kita menanggap dengan kita memuji itu, memuji suami ke puji isteri itu sebagai doa dan kita harap, dia ada tempat yang sesuai untuk kita buat. Pertama, kalau kita terlalu puji orang di depan mata orang lain,
Sebenarnya orang tak suka. Ada hati-hati yang tak selesa dan tak suka. Asyik-asyik cerita pasal tu. Asyik-asyik cerita pasal ni. Macam dia je lah paling bahagia. Itu kita terdedah dengan penyakit ain. Dan cara terbaik, kita nak juga puji suami, nak juga puji isteri. Cara terbaik ialah kita panjatkan doa pada Allah. Ya Allah, Engkau bagi suami aku macam ni, ya Allah. Kehidupan aku macam ni, ya Allah. Yes, puji dalam doa. Dan kenal pasti bahawa kita puji itu, yang kita puji ialah bukan suami, yang kita puji ialah nikmat yang Allah beri. Allah, Kau bagi aku suami macam ni. Kau bagi dia jiwa penyayang pada aku, ya Allah. Hari ini dia bagi aku bunga, ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan segala sesuatu. Engkau gerakkan hati dia bagi aku bunga, ya Allah. Aku tak tahu macam mana cara aku nak bersyukur padamu, ya Allah. Oh, kalau begitulah kita buat. Allah boleh saja. Allah boleh dan berkuasa untuk menetapkan nikmat itu untuk kita tetap kekal berpanjangan sampai bila-bila. Allah boleh buat. Terbukti dalam suratul Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Kami telah beri dan kami telah tetapkan buatmu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Boleh? Assalamualaikum. Kalau ibu kejap kalau ibu marah pada anak-anak, kata-katanya pun bukan doa. Tak, bukan. Tapi problemnya wanita, bila dia marah, dia bawa emosi. Emosi itu ada terkandung harapan. Emosi itu ada terkandung perasaan. Dan harapan perasaan yang bahaya. Bila dia kata, kau tak berguna, aku harap engkau macam ni. Ui, dah harapan. Kita letak harapan pada siapa? Gitu. So, emosi itu nanti mendorong. Bukan mendorong jadi doa, tak. Emosi itu nanti akan digunakan oleh syaitan. Itu yang tak nak. Syaitan akan cucuk lagi dan cucuk lagi. Dah, engkau dah macam ni, nanti mak marah depan anak satu hal. Nanti waktu dia sorang-sorang nanti memikirkan pasal anak. Dalam doa dia teringat, dalam sembahyang dia teringat. Wow. Sebab tu, bila berkaitan dengan hal-hal hati dan jiwa ni, Allah datangkan perbualan antara anak dan bapa. Allah tak masukkan maksudnya, perbualan Nabi Ibrahim tadi, dia, anak dia dan ibu. Tapi kenapa tak ada dalam tu? Kenapa tak ada pada ibu? Bayangkan kalau Nabi Ibrahim kata, okay, I selalu mimpi I sembelih anak kita. What say you? Bang, over my dead body, bang. Gitu. Kan? Ustaz, saya cuba amati apa yang Ustaz bezakan dengan kata-kata yang baik dan doa tu kan. Lepas tu compare pula bila marah dengan emosi. Okey, emosi ni yang membezakan kata-kata yang baik dan doa tu, betul Ustaz kan? Maknanya while kita berdoa, berbeza dengan walaupun kita menyebut kata-kata yang baik, kita berdoa yang deep, yang betul kita mengharapkan Allah ni bermain dengan emosi. Tapi bila kita sekadar memuji atau mengatakan yang baik, dia belum sampai emosi yang waktu berdoa tu Ustaz kan? Maknanya bila marah tu kan, datang emosi dia dah jadi satu sumpahan. Sebab tu benda tu kadang-kadang dia jadi Allah angkatlah kata-kata yang tak baik tu hanya kerana emosi. Means emosi itulah yang kita kena jaga. Ya Allah, bagusnya Ustaz bagi gambaran pagi ni. Alhamdulillah. So, Puan Wan Aisyah,
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Semua pendapat-pendapat yang dikeluarkan tu semua benar-benar belaka termasuk dengan nasihat Ustaz. Saya nak kongsi pengalaman sikit ataupun nak beri pandangan sikit boleh Ustaz? Boleh, sila. Pandangan daripada seorang balu yang berumur 70 tahun saya ni. Dan telah berkahwin kurang 12 hari cukup 40 tahun. Wah. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebahagiaan, dengan mendapat limburan cahaya mata dan sekarang punya 12 orang cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang tadi Ustaz kata, kita puji, kita bersyukur pada Allah. Yang kita bersyukur pada Allah tu memang tetap ada pada diri kita. Tapi tak salah Ustaz. Kalau kita puji dia Ustaz, tak salah. Tapi arwah mak saya pernah menerang kepada saya sebelum saya berkahwin. Ibaratkan dalam hati kita ni satu bulatan. Bulatan ini dibagi-bagi. Ada satu ruang kebencian. Ada satu ruang kesyukuran. Ada satu ruang kebahagiaan. Ada satu ruang untuk dipuji. Dan sentiasa kena ingat. Bukan dia nak suruh kita bercerai. Bahawasanya suami isteri ni ada talak. Maknanya, kalau kita puji tu janganlah kita puji 100%. Ada ruang untuk tempat kebencian tu nanti. Dan kalau kita benci, jangan benci 100%. Ada ruang tempat kepujian tu tadi. Jadi, bila masa dia tu yang betul, kita raihkan dia. Macam kita seorang perempuan, kita suka dipuji, kita suka disanjung dan kita suka apa saja yang membahagiakan kita. Begitu juga seorang lelaki. Apa yang ada pada diri kita, kita suka, itulah patutnya kita sukakan pada orang. Jadi tak salah lah kalau kita puji suami tu apabila kebaikannya berlaku. Tapi tidak pula kita boleh mencela sepenuhnya sebab di sebalik kesalahan dia, apa yang dia lakukan pada kita tu ada kebaikan dia. Saya Ustaz, saya sentiasa apabila saya marah, saya tak reti berkelahi macam orang Ustaz. Saya kahwin hampir 40 tahun tu. Saya suka menulis Ustaz. Jadi bila masa suami tidur malam tu saya startlah menulis. Saya luahkan segala hati saya pada kertas tu Ustaz. Saya luahkan segalanya pada kertas tu. Jadi pagi besok saya akan tinggalkan cerpen saya tu atas meja tikat ke, atas katil ke kan. Dan saya memang daripada mula berkahwin memang sejanji pada diri saya. Saya tidak akan lepas mencium tangan suami saya sebelum saya keluar daripada kereta dan meminta izin untuk keluar. Jadi kalau masa saya marah Ustaz, saya tunjuk apa? Saya tak cium tangan dia begitu Ustaz. Saya tak cium tangan dia begitu Ustaz. Bila saya tak cium tangan begitu Ustaz, suami saya tahu itu satu kesilapan yang berlaku. Dan dia akan membacalah surat tu, tentulah dia baca kan. Nanti pukul 10 waktu makan dia akan datang. Dia akan ambil saya, kita keluar. Kita pergi tempat, kadang-kadang saya pergi tepi pantai Ustaz. Tempat yang tak ada orang. Kami yang boleh bercakap lagi hati ke hati. Di situlah kami luahkan segala perasaan. Mengapa saya marah? Mengapa saya mesti mengajuk? Di situ. Jadinya itu sebab perbalahan tu tidak berlaku besar. Apabila saya ditinggalkan umur saya 61 tahun. Saya orang yang paling murung lah dalam dunia. Sebab hidup yang bahagia macam tu kan. Tiba-tiba ditinggalkan dalam saya ni kesakitan. Saya orang sakit Ustaz. Saya berkursi roda. Masa ditinggalkan saya belum berkursi roda. Boleh jadilah. Kemurungan tu menjadikan saya lebih sakit kan. Tapi saya sentiasa dekatkan diri pada Allah. Bila saya susah, apa saya pandang Ustaz? Saya akan pandang orang yang fakir. Saya akan pandang orang miskin. Ya Allah, bahagianya aku. Masa saya sakit setahun di katil, saya akan bayangkan macam mana orang koma atas katil tu. Saya boleh lagi minum. Saya boleh lagi bercakap. Itulah motivasi hidup saya setiap hari Ustaz. Jadi tak salah kita memuji di atas kebaikan. Walaupun bukan satu doa, tapi itu satu kepuasan pada diri kita dan kepuasan pada diri dia. Dan cara menegur kita itu ada cara-cara tertentu. Itulah pengalaman saya dan saya harap orang lain pun bahagia macam saya. Amin. Amin. Terima kasih. Perkongsian yang sangat baik. Kita tadi mungkin cara penyampaian tu saya nak kata jangan puji. Bukan jangan puji suami. Tak. Jangan puji suami depan orang lain. Bukan jangan puji suami kita pada orang lain. Takut orang lain rasa tak selesa.
Sebab kita bakal diuji dengan apa yang kita kata. Dan setiap manusia ni kan dia ada pelbagai. Ada yang suka meluah macam tu, menulis panjang-panjang. Ada yang suka bercakap dan membebel. Ada yang suka diam, bila dia marah diam. Dan menariknya, keluarga Nabi SAW juga rencam semacam tu. Antara lain kalau kita boleh ambil contoh daripada Aisyah. Nabi tahu bila Aisyah marah. Nabi tahu bila Aisyah marah. Kalau Aisyah panggil ya Rasulullah, itu dia normal. Kalau dia panggil ya Muhammad, itu dia tengah marah. Itu dia tengah marah. Pernah juga satu ketika Abu Hurairah dengan Abu Bakar datang bertandang ke rumah Nabi. Bertandang ke rumah Nabi. Tiba-tiba masuk time makan. Tengah-tengah borak macam tu, pintu diketuk. Aisyah ada kat situ. Pintu diketuk. So bila Nabi buka, ada seorang hamba ni datang, dia bagi dulang makanan. So Aisyah datang, dia terus tolak dulang tu, jatuh atas lantai. Dulang makanan kot. Cuma orang Arab dia makan mana ada berkuah-kuah. Kan mungkin roti ke, mungkin daging ke, kan. Jatuh. Dan Nabi kutip satu-satu. Dan Nabi minta maaf dengan hamba tu, mak engkau tengah marah. Mak engkau tengah cemburu. Itu dia Nabi sebut. Mak engkau tengah cemburu. Tuan-puan, peristiwa tu berlaku. Abu Bakar ada kat situ. Abu Hurairah ada di situ. Aisyah tetap buat. Depan bapa dia. Abu Bakar tak bersuara. Abu Hurairah tak bersuara. Sebab mereka tahu ini adalah keluarga Nabi. Kami orang luar. Kami ibarat macam tunggu dekat situ. Tak tahu apa-apa. Tak nampak apa-apa. Nabi handle dengan sangat baik. Nabi kutip satu-satu, Nabi bagi tahu pada hamba tu, minta maaf. Ibumu tengah marah, kau baliklah. Makanan tu, Nabi letak je, tak siapa berani sentuh. Kenapa Aisyah cemburu begitu? Kenapa sampai macam tu cemburu dia? Pertama, dia sangat offended. Waktu aku tengah layan Nabi, kenapa ada orang lain sibuk nak layan? Seolah-olah macam aku ni muda sangat, tak tahu nak layan suami aku, tak tahu nak masak. Kenapa orang lain tak boleh faham apa yang aku nak? Tapi Nabi layan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang Allah beri kita pasangan yang begitu karakternya, emosinya. Sampai ada yang Allah tegur secara langsung, ada yang Allah sucikan. Dan itulah rencamnya. Kalau macam tadi Bunda Wan, Allah beri kenikmatan 40 tahun namanya, 41 tahun namanya. Dan sekarang hidup bersendirian bersama dengan anak-anak. Dan itu merupakan ujian-ujian yang bila kita pandang, sebenarnya ujian-ujian yang semacam ini mewarnai hidup kita akan lebih motivasi. Aku nak syurga tu. Sebab dekat syurga, dia tak ada turun naik ujian ni. Dia tak ada turun naik hidup, kejap kita bahagia, kejap kita derita. Tak ada. Di syurga, semuanya berada di atas selama-lamanya. So, saya doakan agar kita semua dalam apapun kita punya level, kita sedang bahagia atau kita sedang derita,
Derita dengan anak mungkin, derita dengan pasangan, bahagia dengan anak, bahagia dengan pasangan. Maka perkara pertama yang kita perlu lihat ialah ini ujian Tuhan. Ini Allah uji. Kalau kita boleh handle ujian ini dengan cara yang Allah nak. Maksud handle ujian bukannya bila suami letak kaki atas kepala, ini ujian aku redha. Tak. Handle ujian tu seperti yang syarak nak. Kalau suami melampau, minta fasakh. Kalau anak melampau, nasihatkan. Minta pihak ketiga nasihatkan. Bukan, dah ujian, nak buat macam mana. Tak. Tak. Ikutlah bagaimana syarak buat. So, sebab kadang orang rasa, ini je lah jodoh aku dan aku tak nak bercerai, dan bila suami buat dia macam-macam, dia rasa macam, aku malulah kalau bercerai. Tak, kalau jalan keluarnya adalah perceraian, silakan. Tapi pastikan dua perkara yang kita kena buat. Dua perkara yang jangan tinggal. Solat kerana Tuhan dan beri orang makan. Solat kerana Tuhan dan beri orang makan. Dua perkara ini kita konsisten, apapun yang berlaku dalam hidup, Allah akan beri kita jalan keluar. Allah akan beri kita jalan keluar. Kalau jalan keluarnya cerai, Allah akan mudahkan kita menuju ke situ. Kalau jalan keluarnya suami kembali bertaubat, Allah akan mudahkan jalan ke situ. Jangan risau. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf, sikit je saya nak masuk. Tadi sebab emosi, saya tak dapat hantar tip. Tip ni sama ada nak diterima oleh rakan-rakan ataupun tidak. Tapi tip ni saya rasa bagus. Saya rasa sebab ada 2-3 orang dah saya bantu dalam urusan ni berjaya. Ustaz kata betul, Ustaz. Kita tak boleh beria memuji suami kita depan orang, memang memuakkan orang. Tapi Ustaz, kita boleh puji suami kita biar lebih-lebih apabila kita digoda, Ustaz. Masa muda kan tidak kita nafikan lah kan. Masa muda terutama umur kita dalam 35-40. Masa tu Ustaz. Kawan tu kan Ratu Melaya. Saya? Tak adalah. Taklah saya tak ratu lah. Tapi nak cerita. Pandangan masing-masing kan. Kita tak lawa tapi orang pandang lawa. Tapi orang lawa orang tak pandang lawa. Macam tu lah kan pandangan mata masing-masing kan. Jadinya dalam umur saya beritahulah. Perempuan ni Ustaz. Umur 35 ke 40. Ya Allah. Masa tu memang banyak dugaan Ustaz. Macam saya ni Ustaz. Saya bergiat cegah dalam NGO ni kan. Dalam union ni semua. Saya selalu pergi ke sana, pergi sini. Sampai ke luar negeri pun. Suami saya dengan reda melepaskan saya. Kerana kita ada percaya mempercayai antara satu sama lain. Tapi dalam masa tu Ustaz. Memang banyak dugaan. Cara nak menepis dugaan tu senang je Ustaz. Tidak. Bila orang mulalah muji kita, kalau lah saya dapat. Ini kata-kata orang menggoda. Kalau lah saya dapat isteri macam awak, peramah, pandai bercakap, bergaya, alangkah bahagianya saya. Bila dia start memburukkan isteri dia, itulah lelaki yang paling buruk dalam dunia. Kerana dia boleh memburukkan isteri dia depan kita. Kalau kita menjadi pasangan dia nanti, tak, kita juga akan diburuk depan orang. Jadi untuk mengelakkan godaan daripada lelaki-lelaki hidup belah macam ni, senang je. Ustaz, saya pun start. Apa kita buat? Suami saya orang yang paling baik. Saya macam ni. Cerita segala kebaikan suami kita tu, kita lebih-lebih cerita. Bila dia mula nak menggoda, kita cerita kebaikan suami kita. Lama-lama dia muak. Jadi dia tak dapat lah dengan kita. Itulah tip yang kita gunakan bila kita digoda. Kalau nak setuju, nak pakai, pakailah. Masa tu, puji menarik. Puji habis-habis. Nak puji habis-habis depan orang penggoda. Tapi nak memuji lebih-lebih depan sahabat-sahabat tu memang betul. Satu perkara yang memuakkan. Sikit-sikit bolehlah kalau kita nak buat contoh-contoh. Tapi jangan lebih-lebih. Macam kita je bahagia, orang lain tak bahagia. Tapi kalau masa kita digoda, buatlah biar sampai orang muak. Itu tip yang saya lakukanlah masa hidup, masa muda saya. Terima kasih. Sebab tu saya cerita pasal Hauna tu sebab tak semua anak nak bapak dia kahwin lain. Saya cerita pasal Hauna tu dia rare sikit lah. Dia minta baby suruh saya kahwin. Aduh. Jam.
InsyaAllah. Okay Ustaz, kita tutup sebulan lebih dah insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas luangan masa yang lebih ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan hari ini dapat memberi sikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita. Yang baik itu kita ambil lah. Moga rumah tangga yang kita bina dan yang akan dibina ini akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang diuji dalam rumah tangga juga diberi ketabahan, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi selain dari itu, untuk memotivasikan kita juga hendaklah menjadikan kisah rumah tangga Rasulullah, perjalanan Rasulullah juga sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana Rasulullah baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Sikit ibahan Ustaz. Petang ni 5.15 kuliah asar bersama dengan Fadilah Ustazah Nurliha binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Dan kuliah seterusnya boleh rujuk di grup Gemenur Iman lah. Jadi sebelum menutup majlis, saya nak buat pengumuman. Tahniah diucapkan kepada AJK kita, Kak Azrina, yang akan melangsungkan majlis pernikahan dia pada 27 Mei 2023 hari Sabtu ini. Majlis ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat sahajalah. Jadi insyaAllah akan menyusul nanti jemputan untuk semua, insyaAllah doakan. Dan mohon doa juga daripada Ustaz di akhir nanti untuk pengantin baru kita. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Ustaz membacakan tasbih kafarah dan surat Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan buat Puan Azrina, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Menarik ni doa tu, Nabi tak kata til jannah. Tak ada dalam doa tu kahwin til jannah, tak. Tapi Nabi doakan wa jama'a bainakuma fi khairin. Moga-moga kamu dihimpunkan, kamu berdua dihimpunkan antara kamu berdua dalam kebaikan yang berpanjangan. Dan jika kebaikan itu adalah syurga, moga sampai syurga. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu khair Ustaz. Allah sangat besar makna doa tu. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.